Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-78 berlangsung hari ini di kawasan Parang, Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Tutong. Sementara itu, Majlis Ramah Mesra bersama rakyat dan penduduk di daerah Tempurung akan diadakan pada 25 Julai. Raja Berkat Negara Zikir, konsep persembahan khas nanti. Raptai penuh majlis tersebut diadakan kemarin di kawasan Parang Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Menyaksikan raptai yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Yang berhormat Pihin Datuk Lala Raja Major Jara Bersara Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, dan yang berhormat Datin Seri Setia Dr. Daeng Haji Romaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, selaku pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kebangsaan sambutan perayaan. Alhamdulillah, konsep daerah Tempurung pada tahun ini iaitu Raja Berkat Negara Zikir yang persembahannya mengandungi 3 segmen. Segmen pertama berjudul Bunga Bangsa dan Dirgahayu 78, segmen kedua Syahadah Laksmana dan segmen yang ketiga Indah Permata Hijau. Saya harap semua akan berjalan dengan lancar dan sempurna dengan baik. Acara ini supaya berjalan lancar hari kemuncak. Saya sangat teruja untuk mengikuti persembahan tarian Padang. Kerana ini pertama kali saya mengikuti. Saya harapkan di mana lagu itu boleh didengari sama lagu itu pun macam boleh jadi semangat. Kepelbagaian Strategi Pengajaran Bahasa Arab berupaya meningkatkan kebolehan bahasa dalam kalangan penuntut termasuk mempunyai kebijaksanaan dalam memahami dan mengubah sikap pelajar kepada yang lebih baik. Justru program bimbingan dan latihan kemahiran berbahasa Arab dihasrat dapat membantu meningkatkan prestasi tenaga pengajar dan mendedahkan mereka dengan penggunaan pendekatan pengajaran berkesan sekaligus mengoptima tahap keupayaan dalam bidang pengajaran bahasa Arab. Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Pemangku Menteri Hal Ehwal Agama menggariskan perkara itu semasa majlis doa kesyukuran pemberikaan program bimbingan dan latihan kemahiran berbahasa Arab serta penyampaian sijil dan pelancaran buku panduan pengajaran secara dialogik. Majlis berlangsung kemarin di salah sebuah hotel di Gadong. Justru harapan saya dan juga Kementerian Hal Agama agar semua peserta program ini memanfaatkan segala perisian program dan mempraktikannya di dalam pengajaran agar dapat menaikkan taraf pengajaran dan penilaian penuntut yang insya-Allah akan menjamin kegemilangan proses pembelajaran bahasa Arab. Majlis diteruskan dengan pemberikaan program bimbingan dan latihan kemahiran berbahasa Arab serta pelancaran buku Ad-Dalil Al-Irsyadi fi At-Tadris Al-Hiwari. Juga diadakan penyampaian sijil kepada tenaga pakar dari Kesultanan Oman dan pemimpin-pemimpin sekolah serta tenaga-tenaga pengajar di sekolah-sekolah Arab. Juga hadir Tuan Sultan bin Muhammad Al-Azri, kuasa usaha sementara Kesultanan Oman ke negara ini. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui unit program Ta'ziz Al-Lughah Al-Arabiyah bil Madaris Al-Arabiyah dengan kerjasama Jabatan Pentadbiran dan Jabatan Pengajian Islam. Pelajar perlu kekal proaktif dan progresif dalam semua aspek kehidupan dan menyedari isu-isu tempatan dan global sebagai warna negara masa depan dan pemimpin global. Pelajar hendaklah menerima kreativiti, pemikiran kritikal dan pandangan kehadapan dalam usaha mereka ke arah
Maklumat Pembangunan Mampan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Naib Chancellor Universiti Brunei Darussalam UBD kemarin semasa UBD Freshers Week di universiti berkenaan. Dr. Hazri bin Haji Kifli seterusnya menggalakkan para pelajar untuk memilih modul yang mencabar pemikiran konvensional dipandu oleh fakulti yang akan menyokong sepanjang perjalanan mereka di UBD. 941 pelajar menyertai UBD tahun ini. Minggu pelajar baharu berjalan selama 5 hari dengan pelbagai program komprehensif bagi memudahkan peralihan kehidupan di universiti. UBD is dedicated to future proof. Perkembangan pesat teknologi digital menjadi cabaran terkini pelajar yang membawa perubahan besar kepada gaya hidup serta persekitaran dan strategi pembelajaran dan pengajaran ketiga ini. Justru ia menuntut perubahan pada individu mahupun organisasi. Perkara itu digariskan oleh Rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa ketika berucap semasa Majlis Amanat dan Ikrar Pelajar tahun 1 bagi sesi pengajian 2024-2025 sebagai bermulanya Minggu Ta'aruf. Majlis berlangsung kemarin di Yunisa. Dato' Seri Setia Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal antaranya turut mengongsikan selain takwa dan berintegriti, pelajar diharapkan untuk meneruskan momentum kejayaan melalui beberapa proses pembentukan kepribadian. Antaranya adalah dari segi ketahanan mental dalam menghadapi cabaran dan kegagalan. Dengan berfikiran positif dan usaha gigih, pelajar akan berupaya mengubah dan menjadikan kegagalan berkenaan sebagai langkah untuk memajukan diri. Tahun ini Yunisa mengalu-alukan 544 pelajar bagi sesi 2024-2025. Seorang perempuan berbangsa Cina warga negara Indonesia memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya. Majlis pengislamannya diadakan malam tadi di Kampung Junjungan. Hadir Awang Haji Hardi Fadilah bin Haji Muhammad Saleh, pemangku Timbalan Setiausaha Tetap Dasar dan Keagamaan Kementerian Hal Ehwal Agama. Dayang Jofifa kini dikenali sebagai Nur Afifah binti Abdullah. Dari bulan Januari hingga 19 Julai, 189 orang yang telah memeluk agama Islam di negara ini. Persembahan Teater Pentas Sejarah Brunei Pahlawan Haji Saman menyerikan pentas perayaan di Bandar Seri Begawan malam tadi. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Persembahan mengisahkan seorang pahlawan yang taat setia kepada raja, rela berkorban demi bangsa, agama dan negara. Para pelakon antaranya terdiri daripada penggiat seni tempatan.